Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Ustaz Nazri bin Abu Zarin Al-Hafiz, merangkap imam besar Masjid Seri Sendayan, para pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa, para sukarelawan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kot tak diimbau gelar, yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini bersempena dengan program Hari Terbuka Masjid Seri Sendayan, yang mana selain daripada ceramah pada malam ini, ada banyak lagi aktiviti yang disediakan oleh pihak masjid. Antaranya adalah pemeriksaan kesihatan dan juga pemeriksaan mata percuma. Disediakan juga aktiviti gerai dan juga super duper. Ada juga pembukaan perpustakaan Masjid Seri Sendayan. Jadi kepada semua dijemput hadir ke Hari Terbuka Masjid Seri Sendayan ini. Dan saya secara peribadi merasa begitu terhormat sekali dapat menyampaikan syarahan di masjid yang sangat tersohor ini, yang mana masjid ini sering ditaburi bintang-bintang ilmuwan untuk menyampaikan syarahan. Satu penghormatan untuk saya, dan kita ucapkan ribuan terima kasihlah kepada pengurusi masjid Tan Sri Abdul Rashid bin Hussein selaku pengurusi Masjid Seri Sendayan dan keluarganya yang telah mengambil inisiatif berani membuat dan mewujudkan masjid ini. Kita doakan Tan Sri Abdul Rashid bin Hussein dan juga seluruh ahli keluarga, kaum kerabatnya dilimpah berkat, rahmat, inayah, hidayah, taufik. Semoga sentiasa berkekalan sihat dalam kesihatan yang baik mudah-mudahan. Hadirin hadirat sekalian, pada malam ini insya-Allah saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu cintai Rasul mengikut peredaran zaman. Alhamdulillah, kalau tak salah kiraannya pada malam ini kita dah pun memasuki 3 Rabiul Awal, dan sudah menjadi satu kebiasaan di majoriti negeri-negeri di Malaysia ini, sambutan Maulid akan diadakan setiap kali tibanya 12 Rabiul Awal. Dan kita malam ini berlepas diri dari perbahasan yang tidak berkesudahan bila tarikh sebenar Nabi itu lahir, ataupun kita nak membahas benda yang tak berkesudahan perlu atau tidak diadakan sambutan hari lahir Nabi ini. Kerana perselisihan ulama tentang hal ini adalah perselisihan yang tidak pernah selesai. Daripada segi penentuan tarikhnya itu pun dipersisihkan. Tarikh dan bulan lahir Nabi masih dipersisihkan. Ada pendapat yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Ini pendapat Ibn Hazm. Ada pendapat kata 10 Rabiul Awal. Ada juga ulama mengatakan Nabi lahir pada bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan Nabi lahir pada bulan Safar. Jadi tak selesai perbahasannya. Sebab itulah tarikh hijrah tidak mengambil tarikh kelahiran Nabi sebagai tahun pertama Islam. Itu arahan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dicadangkan kepada Umar, ada 4 yang terakhir, yang 4 terbaiklah tarikh untuk pilihan tahun 1 Islam. Ada yang cadang Maulid, ada yang cadang Nabi diutus jadi Nabi, ada yang cadang Isra Mi'raj, ada yang cadang hijrah. Daripada 4 ini Umar ambil hijrah. Wafat dia tak terima. Termasuklah Maulid. Umar ketika itu mengatakan, "Da'u lina syai'an ya'rifuna min at-tarikh." Engkau arahkan setiap masyarakat, rakyat, berikan pendapat bila tarikh yang sesuai. Ada yang usulkan kalender Julian. Maknanya kita kekalkan saja kalender Julian sebab dah lama pakai, seluruh dunia pakai. Tapi Umar tak setuju. Ini identiti bangsa lain. Kita mesti ada identiti kita. Maka kata Ibn Hajar, "Qanatul qadayatil lati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'akhrihu biha arba'ah." Jadi itu yang tadi ada 4 tarikh dicadangkan. Tetapi Omar dia tidak menerima waktu untuk Maulid sebab manusia dia tidak akan berhenti daripada berdebat. Farajaha indahum ja'ala minal hijrah li'anna al-maulid wal mab'ats la yakhlu wahid minhuma minan niza' fi ta'yinis sanah. Saya tidak bersetuju Maulid jadi tahun pertama Islam sebab manusia tak akan lepas berdebat daripada menentukan bila Nabi lahir. Memang bagus juga. Bayangkan kalau 1 Muharram itu kita ambil kiraannya bermula daripada Maulid. Apa jadi pada sambutan hijrah tiap-tiap tahun? Sudah tu pecah dua masyarakat.
Ada yang kutuk korang ni tak betul dan sebagainya lagi. Sebab tak selesai. La yakhlu minhuma wahid minhuma min niza'in min ta'yin as-sana. Tidak sunyi daripada perbahasan. Dan dia juga tidak setuju mengambil wa amma waqtil wafat fa'aradu anhu. Waktu wafat Nabi pun Umar tak setuju kerana dia tak nak orang Islam bersedih ketika menyambut tahun baru. Jadi dia pun mengambillah peristiwa hijrah. Maka kita sebagai umat Islam, kita tidak perlu nak berdebat bila Nabi lahir. Sebab apa yang pasti, hari kelahiran Nabi adalah hari Isnin. Dan itu ada dalilnya. Ketika Abu Qatadah Al-Ansari cerita, pernah ditanya kenapa Nabi suka puasa hari Isnin. Nabi jawab, zaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi. Aku suka puasa Isnin kerana aku dilahir hari Isnin, aku diutuskan hari Isnin, wahyu turun untuk aku pun hari Isnin. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Nabi lahir hari Isnin, no doubt about it. Begitu juga Nabi lahir tahun gajah. Itu juga dalil-dalilnya begitu lengkap sekali. Kata Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, la khilaf annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah wa an maulidi kana amil fil. Tidak ada perselisihan ulama, Nabi itu lahir di Mekah, dia lahir pada tahun gajah. Tahun gajah ni dibuat kiraan falak, jatuh pada 571 Masihi, 53 tahun sebelum hijrah. Mungkin ada di kalangan anak-anak muda yang marah. Kenapa kita sambut Maulid ini? Ini kan tarikh kewafatan Nabi. Korang tak merasa malu ke menyambut Maulid pada hari wafat? Ini kita terangkan malam ni. Tradisi Maulidin Nabi, khususnya di Malaysia ini, kita tidak paku pada hari bulan, tapi kita paku pada bulan sahaja. Sebab itu sambutan Maulid tidak mesti buat 12 Rabiul Awal. Kalau kita tengok, ada masjid buat 12 hari bulan, ada masjid buat 10, ada masjid buat 8, ada masjid buat minggu-minggu terakhir Rabiul Awal. Bahkan masjid yang ramai habib sepanjang tahun buat Maulid. Tidak tentu pada Maulid bulan Rabiul Awal saja. Macam kita malam ni. Malam ni dah masuk 12 Rabiul Awal? Belum, baru masuk 3 hari bulan. Jadi kita tak pakukan pada tarikh. Kita pakukan pada bulan saja. Apa yang pasti hadirin hadirat sekalian, bila tiba 12 Rabiul Awal, meriahlah masjid dan surau. Alhamdulillah, selepas bulan Safar tu agak kurang, ramai demam, sakit dan sebagainya. Jadi Safar ni bulan sakit. Orang banyak sakit bulan Safar. Masuk Rabiul Awal, orang happy balik. Jadi bulan Rabiul Awal ini dia akan jadi meriah. Bermula 12 Rabiul Awal lagi meriah lagi. Dia kalau lepas 12 Rabiul Awal, 3 perkara wajib ada di mana-mana masjid. Pertama syarahan, yang kedua marhaban, yang ketiga makan. Don't play. 3 ni wajib ada. Dia ada setengah masjid dia buat marhaban, tak ada syarahan, tapi ada makan. Ada setengah masjid dia ada syarahan, tak ada marhaban, ada makan. Ada setengah masjid tak ada marhaban, tak ada syarahan, ada makan. Ada setengah masjid tiga-tiga tak ada. Dia marah pula kita sambut Maulid. Macam kita malam ni tak ada marhaban, ada syarahan, ada makan, ada makan. Ke untuk ceramah je? Sudah. Salah iklan pula dah. Dia tuan-tuan, Maulid ni kalau tak makan, jemaah marah. Ceramah nuzul Quran, Maulid Maidrah, Isra Mi'raj tak buat makan, orang tak marah. Jangan Maulid. Maulud ni kena sedia makan. Apa sebab? Maulud dengan mulut dekat-dekat. Jangan main-main. Biarlah Isra Mi'raj tak buat makan, tak apa. Jangan Maulud. Sebab itu kalau di Johor ni cerita once upon a time lah di Johor. Di Johor dulu-dulu masa kita ceramah banyak di Johor, sekarang ni dah tak boleh masuk lagi dah. Kalau musim maulud atau maulid, itu makanan akan muncul makanan yang tak pernah jumpa bulan lain. Dia akan jadi begitu meriah sekali. Dia ada nasi ambeng. Biasa kan nasi biryani je. Ni kalau nasi ambeng. Ada apa lagi, kalau belah-belah jauh-jauh ni ada engkong. Engkong ni ayam jantan tu, ayam jantan yang paling gangster sekali. Disembelihkan jadi engkong. Ayam jantan jago dia panggil. Kan orang Jawa ayam ada 3, jago, derek, babon, lencer kan. Jadi dipilih jago. Ayam kalau dulu dia orang kampung cerita, dia lagakan dulu ayam tu. Yang menang itu sembelih. Itu yang paling gangster sekali lah.
Ada dia buat botok-botok. Maulidul Rasul makan botok-botok. Botok-botok ni macam daun campur-campur semua kan. Segala nenek daun ada, kecuali daun teruk tak ada, semua daun ada. Dia ada ungkep. Ungkep ni ayam jugalah, campur jintan manis. Kalau di sebelah Kampung Melayu Raya dekat dengan Pekan Nenas Pontian, dia gunakan ayam lencer, jantan ayam jantan yang muda. Saya pernah pergi ke Kampung Seri Melayu, di Kampung Sungai Melayu di Johor Bahru, asam pedas. Tuan-tuan, asam pedas. Tapi asam pedas ikan sembilan, kupang masak halia, ada keropok kupang. Ini semua hanya muncul bulan Maulid saja. Kalau macam kita di Negeri Sembilan ni, ada, kalau kampung lah macam bandar tuan-tuan, tak ada nasi lemak, jaga jangan bungkus siap-siap ya. Dia kalau belah kampung dia memang beria. Nasi masak lemak cili api, ada rendang cili padi, ada tempoyak daun kayu, ada wajib, ada kuih sopang, ada kuih apam johol, cendol, sagu, rumbia, air janda pulang. Umangai kata. Umangai. Memang sedap betul lah. Ni musim Maulid. Sebab itu kepada anak-anak muda, janganlah marah masjid buat sambutan Maulid. Ni kita berkumpul silaturahim, sambil-sambil makan, sambil syarahan, sambil-sambil. Malam ni kita nak melihat tentang soal cinta kepada Nabi, yang sebahagian daripada objektif sambutan Maulid menggemburkan balik cinta kepada Nabi. Tuan-tuan, terima kasih. Cinta ni dia asal daripada bahasa Sanskrit. Dalam bahasa Sanskrit dia sebut citta. Citta ni apa artinya? Citta ini adalah benda yang selalu difikirkan. Cinta ni benda yang selalu difikirkan. Macam orang yang cinta kepada isteri, contoh, dia akan selalu ingat isterinya. Walaupun dia terpandang isteri orang, dia tetap akan balik ingatan pada isteri. Ini suami misali kita panggil. Kan tak ramai orang pesen begitu. Biasa orang kita tengok anak orang ingat anak sendiri, tengok bini orang lupa bini sendiri. Kebanyakan orang begitu. Tak, suami misali tak. Dia menengok orang perempuan, dia ingat isteri dia. Artinya selalu di fikiran dia. Orang yang cinta, misal cinta cucu, cucu ada di kepala dia je kerja. Dia pergi ke masjid ingat cucu, pergi ke pasar malam ingat cucu, belilah macam-macam kuih, makanan, kegemaran cucu sentiasa di fikiran, di hati. Itu cinta. Orang cinta tanah air, pergi luar negara banding dengan Malaysia juga. Dia pergi Masjid Abu Dhabi, dia banding dengan Masjid Seri Senayan. Patutnya banding Senayan dengan Abu Dhabi. Dia banding Abu Dhabi dengan Seri Senayan. Dia kata, serupa ya macam Masjid Seri Senayan. Padahal itu masjid di Abu Dhabi. Itu menunjuk cinta benar dia kepada Seri Senayan. Itu cinta. Sentiasa di fikiran. Dia pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Sempadan Mekah Madinah, masuk je banyak pokok kurma. Dia kata macam jengka pokok kelapa sawit. Banyak kelapa sawit. Macam LBJ, kata kampung LBJ. Artinya Malaysia tu di hati dia. Jadi dalam konteks cinta Nabi, maknanya Nabi ni sentiasa di fikiran kita. Pergerakan kita, pelakuan kita, mesti kita ingat kepada Nabi. Dan sememangnya antara perkara aksiomatis dalam syariat adalah cinta kepada Nabi. Artinya ulama sepakat wajib cinta kepada Nabi. Kalaulah ada orang dia kata tak boleh cinta Nabi, Syekh, kita kena cinta Allah semata-mata. Ini orang ngaji tak habis. Cinta kepada Nabi tak menjadikan kita syirik. Cinta kepada Nabi sama macam kita cinta kepada Allah, sebab dia berganding dua, ati Allah, ati ar-Rasul. Dua tu digandingkan. Bahkan cinta kepada Nabi adalah sebahagian daripada cabang iman. Dan cinta kepada Nabi adalah konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah dalam syahadah kita. Sebab itu Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu dia bawa satu cerita. Pernah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dia mengaku depan Nabi, "Ya Rasul, la anta ya Rasulullah ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau ya Rasulullah adalah orang yang aku paling cintai dalam dunia ni.
Dalam dunia ni aku cinta dua saja, engkau ya Rasulullah dan diri aku sendiri. Dia ada sebut diri aku sendiri. Apa respon Nabi? Wallazi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Tak boleh begitu wahai Umar. Demi Allah, engkau kena cinta aku lebih pada engkau cinta pada diri engkau. Umar kata, fa innakal an ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasul, mulai sekarang I love you lebih pada diri aku sendiri. Apa jawab Nabi? Al-an ya Umar, demo kenal bareng. Mana? Bere. Sekarang baru betul, kata Nabi. Hadis Bukhari. Ini baru betul, kata Nabi. Mana boleh kau gandingkan aku dengan yang lain? Kau mesti cinta aku seutuhnya. Sebab itu cinta pada Nabi ni, dia adalah kesempurnaan iman. Kan dalam satu hadis Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kau selagi aku ni tidak engkau cintai lebih daripada engkau cinta kepada mak bapak engkau, lebih daripada engkau cintai daripada anak engkau dan seluruh manusia-manusia yang lain. Hadis ni tuan-tuan, kalau kita telusuri kutubus sittah, 6 kitab-kitab hadis sahih, hadis ini sangat popular dan kita boleh jumpa sebanyak 13 riwayat dalam hadis yang sama. Ada 2 riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, ada 2 riwayat dalam Sahih Muslim, ada 3 riwayat dalam Sunan An-Nasa'i, ada 1 riwayat dalam Sunan Ibnu Majah, ada 4 riwayat dalam Sunan Ahmad Ibn Hanbal, dan ada 1 riwayat daripada dalam Sunan Ad-Darimi. Daripada 13 riwayat itu, sahabat yang meriwayatkan ada 2. Satu dari versi Anas bin Malik, satu lagi dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Dan pada level yang seterusnya ada 4 tabi'in yang riwayatkan, Al-Araj, Abu Aziz As-Suhaib, Qatada, Abdul Rahman Ibnu Harmas. Maka hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa walidi wa nasi ajma'in, hadis ini memiliki 1 syahid dan ada 3 muttabi'. Artinya no doubt about it, kita wajib cinta Nabi. Sebab itu cinta Nabi ini bukan sekadar tajuk ceramah, bukan sekadar malam cinta Nabi. Tak, dia bukan branding. Dia bukan macam branding subuh macam Jumaat. Itu branding. Ini perkara aksiomatis dalam iman. Don't play. Cinta Nabi mesti seutuhnya. Cuma dalam konteks malam ini, pihak masjid nak kita tengok, dalam zaman serba maju ini, cabaran banyak. Macam mana kita nak bawa cinta Nabi ini dalam kita berdepan dengan zaman yang berbeza, dengan zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman berbeza tuan-tuan. Kita kena terima hakikat zaman sekarang dah berubah. Kita dah tak boleh nak didik anak kita sebagaimana bapa kita didik kita dulu. Tak dapat dah. Zaman berubah. Hiburan di mana-mana. Hiburan di tapak tangan saja. Dulu kan kalau kita nak dengar lagu rock kapak 80-an, 90-an, puas mencari. Tapi sekarang di hujung tangan saja, tuan-tuan buka YouTube, type saja lagu rock kapak 90-an, berderung keluar. Boleh dengar, sambil dengar ceramah pun boleh dengar. Sampai begitu, hiburan di tapak tangan. Don't play. Dulu kan zaman kita sekolah, hiburan ni kena cari. Nak tengok konser rock misalnya, zaman tu adalah Battle of the Bands, tapi kerajaan haramkan tahun 86. Jadi nak dapat gaduh kena pergi pampir, susah, leceh. Anak-anak sekarang ni mudah saja. Cucu kita balik main telefon apa semua, hiburan. Hi guys. Wah keren banget. Wah keren guys. Makan lagi kak, oh mati lagi guys. Apa hal lah cucu aku cakap Indonesia balik. Main stumble guy. La ilaha illallah. Zaman dah lain. Kita nak marah, engkau orang apa nak jadi zaman atuk dulu. Zaman atuk ni old school, tak ada lah. Mana boleh. Tuan-tuan sekalian, kita kena terima hakikat zaman dan berubah. Revolusi perindustrian keempat 4IR dah tiba, sedang tiba dan menjadi kenyataan. Fourth Industrial Revolution ni tuan-tuan, internet untuk kebendaan, big data, robot automasi, pelbagai mesin canggih. Dan kita sekarang bergerak pula menuju masyarakat 5.0, smart society, intelligent society. Kita berdepan dengan masyarakat yang
Kita dah tak boleh nak sumbat mereka dengan maklumat macam dulu. Dulu penceramah cakap apa yang orang hangguk, tuan-tuan. Masya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah, balik insaf. Dulu, sekarang don't play. Kita cakap, dia cek. Ni tak betul hadis ni. Penglipu lara dah. Macam mana imam besar boleh panggil penglipu lara. Don't play. Dia cross check. Sebab zaman sekarang ni smart society. Dia punya semakan dia chat GPT, orang benda macam tu. Jadi kita dah kena terima kenyataan. Intelligent society. Kita sedang mendidik generasi yang memang tak sama dengan generasi kita. Kita berhadapan dengan generasi platinum. Macam mana nak didik dia cinta Nabi dalam zaman platinum? Zaman platinum ni kelompok the native gadget. Sangat tak boleh lepas dengan gadget. Kadang kesian juga ya. Kita pergi makan di restoran, tengok orang muda-muda lah yang baru-baru dapat anak 2-3 orang, bawa stroller kulu-kili. Anak 3, seorang dalam stroller, seorang dekat ayah, seorang dekat mak. 3 main telefon. La ilaha Allah, kesian tengok. Juling mata anak dia sok begini main telefon. Mak ayahnya makan lah, buat tak tahu. Yalah, anak main telefon. Bukan ngata tidak, kita risau ya anak cucu kita. Mata dah lari macam ni. Lepas tu cakap Indonesia apa tu? Hai guys, keren banget ni. Wah, waduh, air apa ini? Sudah, kita duduk sebelah, kesian tengok. Tak bagi telefon, kerana dia menangis, dia mengagam, bagi telefon. Ini generasi sekarang, generasi milenial, generasi Y. Jabatan Perangkaian Malaysia dia keluar data. Dia generasi Malaysia ni dia panggil pre-baby boom. Pre-baby boom ni 4% je. Ni orang yang umur 65 tahun ke atas. 65 tahun ke atas. Tuan-tuan yang 65 ke atas, tuan-tuan sekarang di Malaysia 4% je. Tuan-tuan tak ramai pun. Kemudian ada generasi the baby boom. Ni 47 sampai 64 tahun. Ni pun 16% je. Dalam masjid berapa persen je. Kalau generasi the baby bust ataupun generasi X, jadi umurnya 34 sampai 46 tahun. Ni dalam 21%. Ada the echo of baby boom atau generasi Y, 13 sampai 33 tahun. Ni 21%. Dan generasi net ataupun Gen Z, generasi Z, ini daripada lahir sampai umur 12 tahun ada 38%. Jadi generasi milenial ini, generasi Y ini, mereka ini kalau dalam kajian sosiologi lah, dia generasi yang berfikir di luar kotak. Dia think out of box. Dan mereka ni juga bebas bersuara. Dia rasa nak cakap, dia cakap. Kalau aku like, aku swipe. Gitulah. Mana aku like sajalah. Kalau aku tak like, aku swipe. Generasi ni, mereka juga generasi yang sangat IT savvy. Sangat rapat dengan teknologi. Baik itu kita kalau telefon, kita basic bolehlah main telefon ni. WhatsApp, benda-benda. Tapi ada masa yang kita tak pandai, suruh cucu kita darjah 3. Terror betul dia buat je. Jadi edit gambar. Jadi kelakar pula dah gambar. Pandai betul dia mengedit. Muka kita yang berjawab berminyak jadi flawless. Dapat ke dia? Wah tu, keren ini. Keren banget ini. Cakap Indonesia kita. Sehingga menimbulkan satu pula istilah dia panggil techno stress. Bagi kita yang dah berumur ni, kita tak ada masalah dengan inovasi, gawai, gadget-gadget ini. Kita sebagai orang yang duduk dunia pendidikan, khususnya tuan-tuan yang jadi cikgu, guru, ustaz, mengajar, tuan guru, kita tak boleh menolak teknologi ni. Kita zaman dah berbeza. Sebab sekarang ni zaman digitalisasi. Orang yang menolak digitalisasi sekarang dikategorikan sebagai buta huruf. Tuan-tuan kalau tak tahu digital, dia dah panggil buta huruf. Boleh dapat kad OKU lah gam. Senang, boleh parking OKU. Don't play. Dulu kita ada visual literacy. Dulu. Lepas tu kita ada computer literacy. Kemudian kita ada information literacy. Mana ada orang buta huruf dari segi komputer. Tapi sekarang dah tak ada lah, insya-Allah semua reti lah. Dulu informasi, sekarang information banyak. Sekarang dipanggil digital literacy. Orang yang tak tahu digital, dia dah dikira buta huruf. Baik itu zaman sekarang ni semua benda adalah digital. Masalahnya adalah teknologi digital dan sebagainya menghilangkan sifat insani kita. Menghilangkan sifat kemanusiaan, adab sopan,
hormat pada orang tua dan sebagainya dah semakin kurang. Memang teknologi ni menyusahkan. Macam kita ustaz-ustaz tak? Ingat tak tuan-tuan masa kita pengajian secara maya masa zaman PKP? Suruh guru takmir tu mengajar pakai telefon super gini, la ilaha illallah. Masa tu kita baru kenal WhatsApp, baru kenal Instagram, baru kenal Facebook. Sekali kena buat video conferencing, toolsnya kan ada banyak, Google Classroom, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Skype, Webex, StreamYard dan macam-macam. Kelas pengajian Quran, dia pun letak telefon. Nampak lubang hidung ustaz daripada mula sampai habis. Dia pandang ke bawah gini. Anak murid apa? Rupa letak di bawah gini. Masa tu mana pandai AI level, tak pandai. Mana reti kita? Yo, ada yang kamera ala ke atas. Kipas daripada mula sampai habis, tengok kipas rumah ustaz. Kipas. Ada pula anak murid dia Google Classroom tu banyak window ya kan. Orang dia on je kameranya. Orang rumahnya lalu pakai kain batik belakang, kulu kili. Dengar anaknya menjerit minta dengan ayah ni kunci kereta lah. Satu masjid tu boleh dengar online masa tu. Sebab masa tu kita tak terror. Sekarang don't play. Siap ada background, gambar tepi pantai lah, gambar perpustakaan lah. Sebab manusia ni dia berevolusi. Jadi saya bawakan perkembangan ni nak menunjukkan zaman berubah. Bila zaman berubah, bagaimanakah kita nak meneruskan kecintaan kita kepada Nabi SAW? Kita tak nak zaman yang berubah ni menjadikan kita makin jauh dengan agama. Apatah lagi, dalam kita menghadapi cabaran revolusi 5.0 ni, tak termasuk kecerdasan buatan, artificial intelligence, kita juga menghadapi suatu budaya baru dipanggil VUCA. Ini lain sikit lah tuan-tuan. VUCA ini dunia cabaran baru. VUCA ni singkatan daripada VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity. VUCA ni kita menghadapi dunia yang volatility, yang tidak stabil. Kita menghadapi zaman yang uncertainty, tidak pasti. Kita menghadapi zaman yang complexity, sangat rumit. Kita menghadapi zaman yang ambiguity, sangat kabur. Maka tokoh-tokoh di barat beri cadangan. Kalau berhadapan dengan VUCA ini, mesti ada prinsip dia panggil FASTER. F-A-S-T-E-R. Flat, Agile, Streamline, Tech-Enable, Efficient, Resilient. Kita kena bersikap terbuka. Kita mesti memudahkan cara. Kita mesti streamline. Streamline ni bersikap adaptif. Kita sensitif terhadap keperluan semasa. Kita tech-enable, teknologi. Kita mesti efficient, cekap. Kita mesti resilient, kukuh bersama. Dan ada pula yang mengatakan VUCA ni dah habis, masuk pula satu cabaran baru dipanggil BANI. BANI ni singkatan daripada B-A-N-I. Brittle, Anxiety, Non-Linear, Incomprehensible. Nombor satu, brittle. Zaman ni zaman mudah pecah, mudah koyak, mudah segala-galanya mudah. Kemudian dia anxiety, zaman kebimbangan melampau. Zaman orang non-linear, tidak lagi lurus tapi bengkang-bengkok. Ada pembengkokan. Ada pula incomprehensible, begitu sukar dipahami. Sehingga ada yang bawa pula cabaran 2024 onwards, kita akan menghadapi krisis in a global scale. Cabaran begitu besar. Nombor satu, extreme weather. Yang kedua, AI generated misinformation and disinformation. Kita akan berhadapan dengan societal and political polarization. Kita berhadapan dengan cost of living crisis. Dan yang kelima, cyber attacks. Ini cabaran besar. Dan ini yang kita sedang hadapi. Nombor satu, extreme weather. Kita berhadapan dengan cuaca yang begitu ekstrim. Kita berhadapan dengan zaman climate change, perubahan iklim. Kesannya bencana alam, banjir dan macam-macam lagi lah. Dan ini petanda akhir zaman lah. Apa tanda burung perempat dalam semak kaki tersula, apa tanda kiamat dekat, bumi bergolak mengirim bencana. Sebab itu bagi kita di Malaysia ni, di Semenanjung, kita akan mengalami kenaikan suhu antara 0.6 darjah Celsius sampai 0.9 darjah Celsius tahun 2030, dan tahun 2050 naik pula 1.2 sampai 1.6 darjah Celsius. Ini perubahan iklim.
Kemudian kita akan apa lagi? Kita akan berhadapan dengan AI generated misinformation and disinformation. AI ni orang percaya kepada AI, ChatGPT. Bagus atau tidak ChatGPT ni? Yang ni saya akan terangkan kemudian, sebab saya ingat kita beri laluan dulu lah kepada azan isyak yang akan berkumandang sebentar lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan kita pada malam ini berkenaan tajuk Cintai Rasul Mengikut Peredaran Zaman. Program kita ini adalah bersempena dengan program Hari Terbuka Masjid Seri Sendayan.
Kepada jemaah kita mohon izin untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat insya' berjemaah, untuk memberi peluang pada saya menghabiskan huraian tajuk pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, walau zaman dah berubah, cinta kita kepada Nabi SAW jangan pernah berkurang. Zaman boleh berubah. Tadi kita sebut menghadapi 2024 ke atas, ada pelbagai cabaran yang kita akan terpaksa tempuh, yang dianalisa oleh orang-orang strategik di dunia ini. Ada yang mengatakan pertama, dari segi krisis on a global scale, kita berhadapan dengan extreme weather, cuaca yang melampau. Biarlah apa rupa cuaca sekalipun, cinta kita kepada Rasul jangan berkurangan. Begitu juga cabaran yang kedua, AI generated misinformation and disinformation, iaitu kita akan berhadapan dengan dunia artificial intelligence berlawan dengan actual intelligence. AI lawan AI juga. Sekarang ni semua artificial. Artificial ni palsu lah tuan-tuan. Banyak kepalsuan saja. Tapi sebab ini dunia yang kita ada sekarang. Cuma kalau ChatGPT ni tuan-tuan jangan percaya 100% lah. Dia punya lipat dia lain macam. Dia confident je menipu kita. Dia menipu kita tu dengan penuh confidence sekali. Saya duduk di Jabatan Mufti. Kita antara Jabatan Mufti ni kita buat research untuk nak carilah fatwa, nak cari benda-benda bersifat baru ni. Pernah dulu kita mencari data-data empirical dan non-empirical. Kita nak minta apa marajih, reference yang ada. Kita nak cite buku-buku. Kita pun minta ChatGPT tolong sort mana buku ni yang empirical dengan non-empirical. Dia pun bagi jawapan senarai, bukan main panjang dia bagi sana. Ini non-empirical, ni empirical. Kita pun, ya ke Mamat ni dalam hati terror sangat. Kita ambil 2-3 buku yang dia cadang jurnal, kita cross check dengan Scopus ke kita check dengan Google Scholar sebagai contoh. Bila kita check tuan-tuan, tak wujud pun reference tu. Nama thesis, nama jurnal tak wujud. Kita pun pergi balik ChatGPT, kita tanya, Are you sure? Are you sure? Kami dah ni dah check dengan Google Scholar, tak ada begini. Apa ChatGPT tu jawab? Sorry, it is my fabricated reference and hallucination. Rupanya ChatGPT ni dia punya tahap halusinasinya sangat tinggi. Dia boleh berimajinasi. Itu AI. AI ni dia boleh berimajinasi. Dia takkan kata tak tahu. Tuan-tuan tanya, berikan saya buku rujukan tentang jarak musafir, berapakah yang kadar sebenar? Dia beri jawapan. Kita pun, hebat, ada jin agak dalam ni. Tuan-tuan cek balik, tah mana kitab kita pun tak tahu. Rupa tu imajinasi dia saja. Ni bukan nak mengutuk ChatGPT, tidak. Jangan beriman sangat. Jangan beriman sangat. Yang betul Quran je tuan-tuan. Ikut Quran, jangan ikut ChatGPT. Yang ketiga, crisis on global scale 2024, societal and political polarization, perpecahan dalam masyarakat dan juga politik. Dan kita sedang berhadapan benda ini. Kalau dalam masyarakat ada orang yang pro kerajaan, ada orang yang bukan orang belah kerajaan. Jadi kita pun dah tak kenal mana satu. Salah cakap bergaduh lah. Kita mana tahu dia ni orang kerajaan. Kita pun buatlah kelakor-kelakor yang biasa-biasa tu kan. Dia marah dia. Lalu kita ingatkan dia ni orang kerajaan, rupanya orang bangkang. Dan begitulah seterusnya bab kita jadi bergaduh. Itu baru bab politik. Kalau bab agama, kelahi jugalah. Asy'ariyah, Maturidiyah hanya. Yang ni Salafiyah hanya. Mana kita tahu dia Salafi? Tengok muka macam kita, ingatkan Maulid juga. Rupa tak. Kunut pun tidak. Dia jadi bergaduh pula. Rupa dia no kunut, you know. Jadi kita tak kenal. Kalau tulis kat dahi, saya tak kunut. Okey, aku pun tak borok lah dengan kau. Begitu. Ini bukan ngena tidak. Jadi kita jadi bergaduh. Tapi ini cabaran. Macam mana menghadapi cabaran ni? Jangan pisah cinta Nabi itu tadi. Cabaran yang keempat, cost of living crisis. Cost of living kan melengkap sekarang. Tanya orang muda-muda yang baru nak survive, memang seksa. Tak macam kita dululah. Kita dulu kalau gaji 1,100 boleh hidup lagi. 1,100 boleh hidup lagi tuan-tuan. Beli motor lebih kurang boleh lagi hidup, boleh kahwin lah. Tapi sekarang dom play-play lah. Sebab harga semua mahal. Harga barang bukannya mahal,
pindah. Pindah lain, mahal lain. Mahal ni dia ada skala, RM1, RM2, RM3, RM4. Itu harga naik. Harga mahal naik. Tapi kalau pindah RM1 jadi RM4, itu pindah namanya. Jadi bukan senang. Tapi kita balik semula kepada ajaran Nabi. Dan yang kelima, cyber attack. Saya tidak nak ulas ini, tapi walau apa pun zaman yang dah berlaku dan berubah, yang akan kita hadapi cabaran, marilah cinta pada Nabi jangan pernah padam. Jangan pernah padam. Percayalah bahawa Nabi sentiasa sayang kita walau apa pun yang terjadi. Tuan-tuan saya, kalau kita rujuk sirah, sejarah, para sahabat dulu cinta kepada Nabi, malu kita. Luar biasa sekali dia punya sejarahnya. Kalau kita tengok contoh, sebagai contoh ada yang pertama, satu riwayat daripada Muhammad bin Ishaq. Dia bawa satu cerita daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Waqqas yang cerita. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seorang wanita muslimat daripada Bani Dinar. Dia ni dalam peperangan Uhud, ayah dia, suami dia dan adik-beradik lelakinya, ada beberapa orang, semuanya mati, terkorban dalam perang Uhud. Ayah, suami dan adik-beradik lelaki, abang dan adik, meninggal perang Uhud. Jadi bila orang datang kepada dia beri laporan, puan, kita nak sampaikan berita yang agak dalam menduka citakan. Ayah puan, suami puan dengan adik-beradik puan yang laki-laki, abang dan adik, semuanya gugur di medan Uhud, mati syahid semua. Apa reaksi muslimat ini? Soalan pertama dia tanya, Nabi macam mana? Bayangkan ayah mati, suami mati, adik-beradik mati. Dia tak tanya mati mayat kat mana, macam mana proses seterusnya, nak postmortem apa dah. Nabi okey. Bila sahabat kata, Nabi dalam keadaan baik, izinkan saya nak tengok Nabi. Dia dah tengok Nabi. Maka orang pun bawa lah dia jumpa. Nampak Nabi daripada jauh saja. Dia tengok Nabi sihat lagi. Kullu musibatin ba'daka jalalun. Segala musibah asalkan tak menimpa kepada Nabi, maka musibah itu jalalun. Benda tu ringan sangat. Nothing, bebek. Selagi Nabi okey, yang lain ni sikit punya hal, small matter. Ini cinta. Sampai tak kita tahap ni? Tak sampai. Baru menghadapi zaman cost of living crisis, societal and political polarization, zaman AI generated misinformation. Sudah, habis aku. Matilah, keluarlah, Dajjal, Freemason, Bill Gates, segala-galanya, Leonardo DiCaprio, semua keluar. Jangan takut. Segala-galanya kecil. Selama mana musibah tu tak menimpa Nabi, segala-galanya jalalun. Begitu sahabat. Kecil bagi dia. Padahal suami, bapa, adik-beradik itu meninggal. Tak apa, ini kira kemudian. Yang aku nak tengok Nabi dulu. Ada juga kisah yang lain dibawakan ulama dalam perang Uhud juga. Kaum Islam peringkat awal tu kalah, hampir kalah. Apabila mereka keluar daripada formasi, tentera pemanah, bukit pemanah, tuan-tuan selalu pergi Uhud kan. Jadi ketika dalam kelam kabut itu, kawalan rapat Nabi pun dah bertempiaran. Jadi Nabi terperosok dalam sebuah lubang di medan Uhud itu. Jadi ada seorang sahabat, dia nampak pasukan pemanah daripada atas bukit Romal itu, yang tempat nak bukit rumah itu. Jadi dia nak panah ramai-ramai. Dia sanggup memeluk Nabi dan dia membiarkan panah-panah itu menghujam ke tubuh dia. Ini tahap cinta luar biasa. Apa nak jadi, jadilah. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, manifestasi cinta Nabi zaman kita sekarang, kita tak adalah perlu sampai nak tahan badan supaya dipanah oleh musuh. Dah tak ada dah begitu dah. Apa yang boleh kita lakukan dalam menghadapi zaman moden ini, zaman digitalisasi kononnya ini? Apa yang boleh kita buat untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi? Tuan-tuan, tanda orang cinta kepada Nabi adalah kita mesti cinta kepada ajaran Nabi. Tanda orang cinta kepada Nabi
kita mesti cinta kepada sunnah Nabi. Maknanya sunnah Nabi, ajaran Nabi, petunjuk Nabi itu lebih kita cintai daripada hawa nafsu kita sendiri. Lebih kita cintai daripada hobi kita sendiri. Lebih kita cintai daripada minat dan kepentingan diri kita sendiri. Sebab itu tanda orang cinta Nabi mesti cinta ajaran Nabi. Ada orang tertentu ada masa dia mendahulukan hobi dia berbanding dengan ajaran Nabi. Ada. Bila hobi dia akan dihulukan Nabi. Hobi dia. Ajaran Nabi, tak apalah, benda sunat je. Dia jadi begitu. Sebagai contoh, ni contoh saja, contoh. Ada orang minat dia menengok bola, misalnya. Bola, pergilah ke stadium Paroi, ke stadium mana-mana, minat. Okeylah, melukis bendera apa semua ni, semangat, bagus. Dia minat bola. Ada orang tak minat, bagi tiket free, tak pergi, tak minat. Tapi orang minat, memang dia minat betul. Sedang dia menunggu perlawanan tu, tiba-tiba azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan nak ikut siapa? Kalau ikut ajaran Nabi SAW, mu kena berjemaah di mana saja azan kedengaran. Tapi ketika itu kita dah duduk, burger dah beli, air kotak dah beli, cun pula tempat ni. Kalau aku nak keluar semayang azan dekat masjid luar tu. Kalau aku keluar, tak ada dah seat ni. Tak apalah, sunat je semayang Jumaat. Dia jadi ada kitab lain. Kitab lain yang mengata sunat je. Je tu ada. Sebab kita mendahului kepentingan kita. Sebab itu payah. Ini cakap senang. Tapi buat payah. Bila kena kepentingan kita, susah. Tanda orang cinta Nabi, cinta kepada hadis-hadis Nabi misalnya. Kalau kita ingat balik zaman-zaman sekolah dulu ya, zaman kita bercinta dengan budak sekolah, zaman cinta monyet. Suka tuan-tuan dapat surat cinta zaman dulu, suka dapat surat cinta, surat pula ada bau-bau bedak kutikura sikit, suka tuan-tuan, suka aja. Keluar semua surat, tiup keluar debu, suka. Ada setengah orang dulu dia bercinta, dia tak ada surat, tak ada apa, tulis pada meja sekolah je. Budak perempuan tu malam tu study asrama kan, tulis kat meja. Esok kita pergi sekolah kita baca lah. Kita tulis pula. Baca kat meja pun suka lah. Kita senyum saja bila baca surat cinta. Ataupun kita dapat WhatsApp message daripada orang yang kita sayang. Isteri kita ke anak kita ke, duduk luar negara, hantar mesej, ucap sihat pada kita, ucap anniversary, apa-apalah kita suka kan. Orang yang kita rindui, kekasih kita, mengatakan I love you, macam-macam, kita akan jadi seronok. Maka begitulah perasaannya orang yang cinta Nabi. Bila dia membaca hadis-hadis Nabi, dia rasa macam baca surat cinta. Perasaan itu payah dapat, kecuali orang yang ada cinta. Kalau orang yang tak ada cinta, dia baca hadis macam dia baca benda biasa sajalah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dia tak rasa apa-apa. Tapi kalau dia pandang, dia renung, apa yang aku baca ni adalah titian dari ulama ke ulama, ulama ke ulama, sampai ke mulut Nabi SAW. Apa yang aku baca ni sama daripada mulut Nabi. Masya Allah, hadis. Dia ada cinta. Orang Melayu ni saya tengok dia kurang sikit dengan hadis. Baik tu kita lebih hantar anak kita hafal Quran, hafiz. Orang Arab dia hantar anak ni, kalau ulama dulu al-hafiz tu hafal hadis. Ratus ribu hafal hadis, 300 ribu, 200 ribu. Kenapa dia boleh hafal ratus ribu? Cinta punya pasal. Macam kita ada ma'had hadis di Malaysia, tak ada. Nak buat tempat hafal hadis, tak ada. Sebab kalau hafal hadis 100 ribu, nak buat apa? Bukan boleh baca dalam semayang pun, imam tarawih boleh baca hadis. Allahu Akbar. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana al-hijrat. Mana boleh bawa hadis dalam semayang. Jadi dia tak boleh diaplikasikan. Hafal Quran minimum boleh jadi imam tarawih, jemput orang sekali-sekala.
Kalau tak ada pun boleh buat konten. Tebuk Quran tepi jalan apa tanya, boleh buat. Minimum orang hafal Quran. Tapi apa hadis memang kerana cinta betul. Sebab hadis bukan boleh nak bawa ke mana-mana. Kalau di India, dia punya suka kepada hadis. Sebab itu orang ustaz-ustaz yang belajar hadis di India kita panggil Maulana. Kita tak panggil ustaz, Maulana. Sebab dia orang ni hadis disiplin dia lain. Dia bukan sekadar hafal teror sanad hadis dah. Dia tahap cinta hadis. Oh, cinta ni susah tuan-tuan. Kita tak cinta mana? Dia cinta. Betul di India kalau orang sakit, selain pada baca Quran macam kita kan baca Yasin apa, ada setengah orang dia baca hadis. Bawa kita ada 40 Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa man kana yad'u rasulullah. Kita kenapa ente baca hadis? Kami mengambil barakah dari mulut Nabi yang mulia. Mau dia lain orang cinta. Sebab kita kalau rindu kepada seseorang, kita melepaskan rindu dengan suara dia. Suara. Macam Nabi tak ada suara, tapi hadisnya itu adalah mulut dia. Itu pelepas rindu kita. Sebab itu lepas pada ni kalau kita menengok hadis, ini adalah daripada mulut Nabi yang mulia. Kena cinta. Kita kalau rindu tuan-tuan pada mak kita yang dah meninggal, ayah, antara yang kita rindu adalah suara dia. Kita rindu sangat nak dengar mak kita panggil nama kita, ayah kita panggil nama kita. Sebab tu Nabi SAW, dia kata, akulah kalau ada mak ayah, kalaulah mak ayah aku panggil aku tengah semayang, baru angkat takbir, aku akan batalkan semayang, aku akan sahut panggilan mak aku. Sebab aku tak dapat merasa benda itu. Indahnya dipanggil nama. Kalau mak aku panggil Muhammad, oh Muhammad, aku akan batalkan semayang, aku kejar mak aku. Tapi dia tak merasa benda itu, dia tak merasa. Dia anak yatim piatu kan. Jadi kita kalau teringat ke arwah mak, arwah isteri, suami, antara yang boleh mengubat rindu suara dia. Baik itu tuan-tuan kena mulai sekarang dengan isteri atau suami, jangan WhatsApp pakai teks, pakai suara. Rekod suara. Mana voice message apa ke? Tekan lama tu bercakap. Balikkan jangan lupa beli roti canai 3. Budak-budak tidur sini pula dalam ni kan. Besok mana ada makanannya. Kita pun okey kan aku belilah sekarang, lambat sikit lah. Bagi kita sekarang tak berguna. Dia dah meninggal esok, mahal suara. Pernah ada sahabat saya, Ustaz Zahazan, sahabat cerita. Makan di kedai, tengok satu orang pakcik makan kedai, letak telefon depan makan roti canai. Suara isteri dia bercakap. Kata alhamdulillah isteri dia duduk mengacau, dia nak makan roti canai seorang semua. Rupanya tak, tu suara arwah isteri dia. Dia kata saya dulu kalau selalu nak minum, berdua lah dengan dia. Kami ni macam belangkas 10 kili. Jadi bila makan tinggal mamak ke ada mi goreng ke makan. Ni dia dah tak ada dah seorang, dia kata. Rasa sunyi. Jadi kadang teringat pasang suara dia, rasa dia duduk sebelah. Syahdu tuan-tuan, rindu ni syahdu. Jadi orang yang dah rindu pada Nabi, pengubat rindu dia hadis. Itu pengubat dia. Sebab itu daripada mulut Nabi. Sebab itulah Nabi SAW, dia mendoakan orang yang bersungguh belajar hadis dia. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a. Aku doakan Allah berikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar hadisku, kemudian dia sampaikan hadis itu sebagaimana dia mendengarnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Zaman dulu kita bercinta, bila baca surat cinta, muka pun jadi berseri-seri. Suka baca surat cinta zaman-zaman bercinta. Zaman baca WhatsApp, berseri. Begitulah wajah orang yang cinta kepada Nabi. Disebab gembiranya membaca hadis-hadis Nabi ini, merasakan seolah-olah dia sedang bercakap dengan Nabi. Itu keistimewaan. Selain itu, tanda orang cinta Nabi juga adalah dia mesti mencintai sunnahnya. Tak kira apa zaman, kita jangan terikut-ikut dengan zaman. Kita tetap pertahankan sunnah Nabi. Orang yang cinta Nabi, dia akan bukan sekadar cinta sunnah, dia bela pula sunnah Nabi. Dia tidak pedulikan cercaan manusia, ejekkan orang, demi untuk nak mempertahankan sunnah Nabi. Orang yang cinta Nabi, dia sanggup korban untuk bela sunnah Nabi.
Dia tak ada masalah untuk nak korbankan sedikit masa, nak korbankan sedikit harta dan wang, nak korbankan perasaan, korbankan kehendak hati, korbankan etika dan protokol demi untuk nak membela ajaran Nabi SAW. Macam kita orang yang selalu dengan VIP. Tuan-tuan saya ramai government servant. Ada masa kita ni kan, kita belajar protokol. Ada etiquette and protokol. Kalau dining kita ada etika makan, table manners. Macam mana cara duduk, macam mana susunan utensils kita, butter plate, knife, salad fork, dinner knife, soup spoon, seafood fork. Garpu belah kiri ada 3, sudu belah kanan ada 3, depan ada pula sudu garpu kecil pula, cawan belah sini, ni belah sini roti, belah ni sup. Kita pun tak tahu mana satu nak kekoh dulu. Tengok orang je lah. Ada masa tersalah, ambilnya air di sebelah kanan, airnya orang semua tak ada air. Dah kita salah ambil dah. Kita ambil air belah kiri. Kita ambil, dia kan D dengan B. Ni bread and ni D. Di drinks, ni bread. Ambil drink patut belah kanan, dia ambil belah kiri. Dah orang sebelah, mana air aku? Orang sebelah ambil. Kita bukannya faham protokol, tapi orang macam government servant, dia belajar protokol etiket. Kita belajar macam mana nak makan, suap tangan mana. Tapi disebabkan kita takut kalau makan kan tak ikut protokol, kita akan dituduh oleh orang yang memandang sebagai nampak kolot, nampak tak educated, nampak koman. Jadi kita pun korbankanlah sunnah ketika itu. Sebab tak nak orang cemuh kita. Nak tunjukkan kita ni pegawai tinggi kerajaan grade 54, memangku je pun. Tapi nak tunjukkan tu, kita terpaksa lah dining continental or European style kan, potong mesti kanan, suap kiri. Padahal Nabi jelas ajar makan mesti kanan. Tapi kerana aku suap tangan kanan kan, dia kata aku pada kampung, pada hutan mana pula, kenalah mak saleh sikit. Kita pun mak saleh sikit, cakap pun kena orang putih, which is well, you know, I mean well, you know, well, so kanan, nyuak kiri. Apa masalahnya suak kanan? Kalau you betul-betul cinta kepada Nabi, you mesti cinta pada petunjuk dia. Kalau Nabi tunjuk makan tangan kanan, you kena tangan kanan. Oh tak boleh cik, ini protokol. Protokol. Dia tak sanggup dicemuh oleh orang. Saya nak kongsikan malam ni, sebenarnya dari segi protokol tidak salah pun makan tangan kanan. Janganlah tuan-tuan terlampau pertahankan sangat. Kita dah cek dengan istiadat, dengan protokol. Dia kalau dining ni, dia ada continental or European style. Dia ada satu lagi dia panggil American style. American style pun masuk protokol juga. Iaitu dia memotong kanan, kiri pegang garpu lah, dia cocok daging, dia potong. Tapi bila dia nak makan, nak suap, dia tukar tangan. Dia ambil tangan kanan, dia ambil garpu tadi. Dia makan juga tangan kanan. Dan itu tidak salah. Janganlah terlampau protokol sangat mengada-ngada, la ilaha illallah. Duit ada RM10, dia ngada-ngada cakap. Kalau pergi kedai chicken chop saja minta. Duit ada RM10. Ya, pakcik nak makan apa? Chicken chop. Gini makan. Suka sangat. Kadang cakap orang putih tak betul ke? Yes sir, what you want to eat? Bagi saya chicken chop. Tapi tak nak ayam, nak kambing. Apa benda lah chicken chop, tak nak ayam tapi kambing. Cakaplah lamb chop. Cakap orang putih tak pandai. Tak pakai marah, tidak. Makanlah tangan kanan. Apa masalah kau? Bukanlah suruh makan pakai tangan. Itu rosak majlis. Pergi protokol pakai bowl apa semua. Time makan, bismillahirrahmanirrahim. Kaki satu letak atas meja ikut sunnah. Itu tak senonoh namanya. Kita masih pakai sudu garpu, tapi suap tu tangan kanan. Hormat majlis jugalah. Kalau kita sama kita tu okey. Sebab itu orang yang mencintai Nabi, kita boleh lihat itibaknya kepada sunnah Nabi. Itu. Setakat mana dia berusaha sungguh-sungguh.
Tuan-tuan janganlah bila orang lelaki ni, bila sebut sunnahnya menikah seorang lagi, itu jauh sangat tuan-tuan. Itu kepada orang yang ada keberanian saja. Tak ramai orang yang ada keberanian macam tuan-tuan. Kebanyakannya tak berapa berani. Buat benda yang mudah-mudah. Contohnya, dia baca hadis, oh Nabi tu berjanggut, dia simpan janggut. Tapi setakat kemampuan dia lah. Ada pekerjaan tertentu tak boleh simpan janggut. Tak boleh, walaupun dia nak. Pegawai keselamatan, uniform tak boleh simpan janggut. Navy boleh lah simpan janggut. Kalau army apa semua tak boleh. Polis trafik simpan janggut. Letih bawa motor iring tuanku, mengepang janggut kena gitu. Bukan menghina, tak sesuai. Tak sesuai. Nabi misalnya dia pakai jubahnya di atas buku lali, mata kaki buku lali. Jadi dia berusaha buatkanlah pakaiannya atas buku lali juga. Itu orang yang cinta Nabi. Sebab itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia pernah keluar rumah, dia pakai kain dia, macam kain lah kalau kita kain pelekat tu kan, sampai ke pertengahan betis dia pakai. Jadi orang bertanya, takkan khalifah pakai pesen tu? Macam nak pergi ke sawah bendang lah, pakai kaki gitu je. Kata Uthman bin Affan, beginilah kekasihku Rasulullah dulu selalu pakai. Inilah aku pun nak ikut cara dia juga. Kita boleh tengok cinta dia kepada Nabi itu dengan itibak sunnah dia. Kita boleh cam tuan-tuan, orang kalau cinta pada Nabi ni, penampilan dia kita nampak. Dia tak perlu pun pakai t-shirt saya cinta Nabi, tak perlu. Kita tengok, kita tahu dia ni ada dalam dia benda-benda yang dia cinta pada Nabi. Kadang minimum kita tengok ada orang ada kayu sugi dalam poket. Ada. Ni jarang jumpa tuan-tuan. Biasa budak muda gantung vape je kat leher. Dia gantung kayu sugi. Apa gantung vape macam puting budak kecil je. Dia gantung kayu sugi. Saya pun nasihatlah kepada yang ngisap vape gantung di leher. Ini bukan marah, cadangan. Daripada gantung asap tu, baik gantung sugi, kayu siwak. Bosolah pahala. Lain tahun kita ceramah fadilat siwak. Sambil duduk dengar ceramah. Sekarang ni orang buat boleh gantung leher macam pen. Tuan-tuan buka, sambil-sambil duduk, dapat pahala, simpan balik, gantung. Daripada isap beg, macam naga, tuan-tuan keluar asap. Ni contoh, bukan marah, tidak. Bukan marah, kalau dia tak datang dengar ceramah. Tukar dengan kayu sugi. Daripada ngisap beg, baik ngisap kayu gaharu ni, tuan-tuan lagi sedap bau mulut. Kan macam bau masjid ni kan. Bau bukhur. Flavor bukhur. Dulu pernah satu orang Badui, dia datang berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, ada seorang dia cinta satu kaum tapi tidak pernah bertemu. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, don't worry. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang nanti di hari kiamat, dia akan bertemu dengan orang yang paling dia cintai. Ini hadis Bukhari Muslim. Hadis ni tuan-tuan, kata Anas bin Malik, tidak adalah hari paling mengembirakan kami ketika Nabi secara jelas menyebut orang yang dia cinta kepada sesuatu, dia akan bersama dengan orang itu pada hari kiamat. Itu hadis yang paling mengembirakan kami. Dalam bahasa mudah, kalau kita di sini malam ni minat kepada artis, penyanyi misalnya, minatlah, tak ada masalah. Tapi bangkit di padang mahsyar esok, tuan-tuan akan bersama lagi dengan dia. Bangkit dengan dia. Tuan-tuan minat bola misalnya, minat sangat bola. Okey, tak ada masalah, pergilah. Cuma padang mahsyar esok, bangkit-bangkit, kenapa aku duduk pasukan bola sebenarnya? Awak minat bola, duduk dengan pasukan bola. Itu cerita dia. Awak minat dengan politik misalnya, pemimpin awak sayang sangat ke pemimpin, tak ada masalah. Tapi bangkit pada mahsyar, tengok muka pemimpin ada sekali. Kita akan dibangkitkan dengan siapa hak kita paling sayang. Jadi orang yang sayang dengan Nabi, dia bangkit esok, bangkit bersama Nabi. Itu bonus tuan-tuan, bangkit dengan Nabi. Kabel besar tu, kabel paling besar. Kalau pun tak mampu nak wujudkan cinta Nabi dalam hati, cinta ulama pun padan lah. Mana bangkit pada mahsyar, pandang sebelah Imam Syafi'i, wow, Imam Hanafi, wow, Imam Ghazali, marvelous. Kita bangkit keliling ulama sebab masih hidup suka ulama.
Ini bukanlah nak marah tuan-tuan, minat sukan ke, minat seni ke, minat lah. Jangan minat sangat. Minat sikit-sikit je. Minat nak kayu basikal. Di contoh, bangkit pada Masya, tengok basikal keliling. Mau banyak orang basikal ni. Minat basikal. Ni contoh. Minat nak miau misalnya. Oyen, minat kucing. Bangkit. Miau, 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 miau. Banyak pula kucing. Miau, 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 miau. Ni contoh. Janganlah, tak syok bukan salah minat pada kucing ke apa. Marahlah pasal tu cerita kucing ni kan. Dah. Kita tukar sikit saja. Al-mar'u ma'aman ahabba. Engkau akan bersama dengan orang yang paling kau cinta. Kalau engkau cinta aku, kita jumpa di padang mahsyar. Hadis Bukhari Muslim. Imam At-Tabrani dia ada bawa satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita ada seorang datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wallahi innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min ahli wa mali wa ahabbu ilayya min waladi. Ya Rasulullah, I love you ya Rasulullah. Saya cinta kepada Tuhan lebih daripada saya sayang kepada diri saya sendiri. Saya mati pun tak apa ya Rasulullah. Saya cinta kepada Tuhan lebih daripada saya sayang mak bapak saya, keluarga saya, isteri saya, anak-anak saya, harta saya. Saya sayang Tuhan melebihi daripada segala-galanya. Wa inni la akuna fil bait fa azkuruka fama asbiru hatta atiyak fa anzuru ilaika wa idza zakartu mauti wa mautaka araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'at. Saya ya Rasulullah kalau duduk seorang-seorang di rumah, saya terkenang teringat pada Tuhan. Saya tak sabar menunggu hari siang. Rindu benar nak menengok muka Tuhan. Dia ni memang top fan betul lah, peminat sejati betul ni. Peminat sayang betul Nabi. Tak sabar tunggu siang ya Rasul. Bilalah nak subuh, aku nak tengok muka Nabi. Rindu benar ya Rasulullah padamu. Sampai pernah ya Rasul saya duduk seorang-seorang memikir, kalau aku mati esok, aku mesti duduk tempat yang tak sama dengan Nabi. Nabi kan tahap kekasih Allah, mesti surga dia first class. Aku duduk surga, dapat surga driver driver bas, sopak sonai pun mujuk tuan-tuan. Ini driver level tinggi ni, tak boleh dapat ni ya Rasulullah. Jadi saya jadi menangis ya Rasulullah. Wa inni idza dakhaltu jannah khashid an la araka. Saya risau ya Rasul kalau kiamat nanti saya masuk surga pun pasti surga kita tak sama. Dan saya pun takkan dapat berjumpa dengan Tuhan lagi. Ya Rasul, tolonglah. Macam mana saya nak pastikan rindu saya kepada Tuhan terubat walaupun kita dah tak bertemu di padang mahsyar nanti. Bagaimana ya Rasul? Falam yaruddu alaihi nabi syai'a hatta nazala Jibril alaihi salam bil ayat. Nabi tak dapat nak jawab soalan. Yalah, engkau cinta aku, kau sayang aku. Okey. Tapi kalau sampai peringkat aku nak bawa engkau masuk surga sekali apa semua, ini dah next level punya urusan. Ini Allah Ta'ala punya urusan. Jadi Nabi tak boleh jawab. Sehinggalah turun firman Allah, Jibril bawa, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Itu surah Ali Imran ayat 69. Dan siapa yang taat kepada Rasul, maka orang itu akan bersama, dibangkitkan bersama dengan Nabi. Itu panjang lagi lah ayatnya. Bukan sekadar dengan Nabi, dengan orang siddiqin dan sebagainya lagi. Dalam bahasa mudah, siapa yang kita taat, kita cinta, itulah orang yang akan dibangkitkan bersama dengan kita. Jadi saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, marilah kita cinta Nabi. Bukan tak boleh cinta hobi kita, kucing kita boleh, tapi Nabi nombor one kok mana-mana pun. Moden lah zaman macam mana pun, Nabi mesti cinta lah. Walau ke mana pun mesti bawa sunnah Nabi. Sebab itulah para ulama menyusun bab cinta Nabi ini dalam banyak kitab. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam Sahih Muslim, dia susun bab wajib cinta Nabi melebihi dari cinta kepada isteri, anak-anak, mak bapak dan semua manusia. Dan bab ini dia terselit di tengah Kitabul Iman dalam kitab Sahih Muslim.
yang secara implisit mengisyaratkan bahawa cabang iman kita adalah mesti cinta kepada Rasul lebih daripada cinta kita kepada segala-galanya di muka bumi ini. Sebab itu sesuailah tajuk kita, cintai Rasul mengikut peredaran zaman. Zaman boleh berubah, tapi cinta Nabi takkan berubah sampai bila-bila. Cinta Nabi bukannya cinta body Nabi, bukannya cinta Muhammad bin Abdullah itu, tapi cinta sunnah dia, cinta ajaran dia, cinta petunjuk dia. Itu yang dimaksudkan. Teringat saya satu riwayat dalam hadis riwayat Tirmizi dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia cerita pengalaman dia. Kuntu khalfan nabiyyi yauman faqala ya gulam inni uallimuka kalimat. Satu hari aku membonceng tunggangan Nabi. Masa tu dia kecil lagi lah Abdullah bin Abbas ni. Nabi pun panggil dia, ya gulam, budak kecil, anak kecil, aku nak ajar kau beberapa wasiat, beberapa untayan kalimat. Kau pegang betul-betul kalimat ini, kau akan rasakan kebersamaan aku sampai bila-bila. Apakah kalimat itu yang nak dipesankan? Ihfazillah yahfazka. Wahai anak, kau jaga Allah, nescaya Allah akan jaga engkau. Jadi ini nombor satu. Tuan-tuan, siapa malam ni yang hidupnya tak nak dijaga oleh Allah, khususnya dalam suasana penuh cabaran yang saya bawakan tadi, VUCA, BANI, macam-macam benda tadi lah. Siapa yang tak nak Allah jaga kita? Takkan tak nak Allah jaga kita musim-musim begini. Kita nak Allah jaga kita. Musim-musim takutlah menengok berita-berita sekarang ni, jenayah sana sini, jereluh jatuh dalam tanah macam. Kita takut. Dalam suasana takkan tak nak Allah jaga kita. Kita tak boleh harap manusia jaga kita. Dulu kan masa Covid, kita tagline kita jaga kita. Mana ada kita jaga kita dah, tak ada dah. Hashtag tu tak ada dah. Yang kekal Allah jaga kita. Habis Covid-19 ni keluar pula monyet mana pula punya penyakit. Monkey mana? Monkey buat bantahan, tak bagi guna perkataan monkey, jadi empok sekarang. Dia orang pun protes juga dekat PBB agaknya. Marah dia. Guna nama monkey. Monkey sehat je makan pisang makan rumah kita, dia pula jadi mangsa. Musim wabak, takkan tak nak Allah jaga kita? Naklah. Tapi apa syaratnya? Mu jaga Allah, Allah jaga kamu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, dia pernah dengar Nabi pesan pada Fatimah. Fatimah ni anak anda dia yang tercinta lah. Wahai Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi an taquli idza asbahti wa idza amsayti. Wahai Fatimah, Abah nak ajar engkau satu amalan. Apa yang menghalang kau daripada nak mengamalkan, jangan jadikan penghalang, mesti amalkan. Bacalah di waktu pagi dan bacalah di waktu petang. Fatimah kata, nak baca apa ya Rasul? Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu baca dulu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri dengan sendiri, birahmatika astaghithu, dengan rahmatmu aku mohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah urusan hidupku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau sekelip mata. Amalan ini direkodkan dalam hadis riwayat Nasa'i, Al-Bazzar dan juga Al-Hakim. Dan hadis ini dinilai hasan oleh para ulama hadis. Doa ni atau bacaan ni Nabi nak ajar kepada Fatimah, hidup ni Allah je yang jaga kita. Nabi sebut, aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, engkau baikilah urusan aku. Manusia tak boleh baiki urusan aku, hanya engkau boleh baiki. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau biarkan aku semata-mata uruskan hal aku ini. Jangan biarkan walau sekelip mata pun. Mana tolonglah monitor. Apa sebab Nabi suruh minta begini? Sebab kita manusia takkan mampu buat sehebat mana pun. Sebab yang menolong kita hanyalah Allah. Tuan-tuan, saya dulu jaga masjid, masjid negeri,
Masjid Negeri Pahang. Tidaklah sebesar masjid ini besar sangat. Tapi kawasan 2 ekar lah, besar juga untuk sebuah masjid. Saya menengok masjid tuan-tuan ni, saya tahu bukan senang nak menjaga masjid ini. Sebab kita menjaga masjid besar ni, dia bukan sekadar menjaga masjid. Dia masjid ni kita jaga pertama sekali dari segi pentadbirannya. Idarah pentadbiran lah. Pegawai-pegawai kita ni kena jaga. Oh, kalau tak jaga tuan-tuan, cuti je kerja ni. Isteri demam, anak batuk lah, isteri nak bersalin, mabuk, pergi klinik. Lalu makmum jadi imam lah, itu masalah je. Dia kena pastikan kedatangan disiplin dia. Lepas tu pakaiannya kena sesuai. Kalau dia pakai jersey bola jadi imam, susah makmum pening. Kena pakai pakaian dia, jubah, pakai stokin. Kalau masjid kerajaan, imam semua wajib pakai stokin. Kalau tuan-tuan pergi masjid kerajaan, semua imam pakai stokin. Imam ni saya tak pastilah pakai atau tidak, mungkin tak wajib. Masjid kerajaan wajib. Jadi kalau tuan-tuan semayang masjid kerajaan, masjid daerah, masjid negeri, kalau imam bertugas tak pakai stokin, itu imam subkon kita panggil ya. Mungkin imam ada hal pergi janda baik ke apa ke, pergi ride motor ke, ada cari kawan dia tolong jadi imam. Itu tak pakai stokin tu. Imam subkon kita panggil. RM50 sejam dia kita bagi dia allowance. Tak boleh. Nak jaga bukan senang. Bila azan online pun ada. Tak dan sampai. Pentadbiran. Disiplin. Yang kita nak jaga adalah dari segi imarah. Imarah pun susah juga. Pengimarahan. Nak meramaikan orang. Macam masjid ni saya ingat. Kalau tak buat orang perempuan semayang belakang, kekalkan polisi asal perempuan semayang atas. Tak ada orang masjid. Saya kadang kesian muslimat. Asal buat masjid semayang atas. Asal buat masjid semayang atas. Lutut dia orang bukannya kuat pun. Tak campur ada hantu jin lagi. Jadi dia orang pun takut. Terpaksa pindah ke bawah dulu. Gunakan ruang belakang. Ini marah. Macam mana nak ramaikan orang? Kalau hujung tahun, musim tengkujuh. Kalau masjid ni mungkin tuan-tuan duduk bulan Negeri Sembilan ni bukan musim tengkujuh. Kalau Pahang musim tengkujuh. Kalau kita punya kubah tu, air bocor menitik tu, dia memang ikut bulatan kubah betul. Nitik tu ikut betul. Jadi kita pun susun baldi macam tawaf, susun baldi. Jadi bila semayang, banyak baldi daripada orang. Nak suka betul. Ragu kepala, macam mana nak bagi ramai jemaah? Suarahatlah bincang, brainstorming. Macam mana nak ramai? Panggil artis, beres. Artis datang lah, semayang subuh ramai-ramai. Esok tak ada artis, tak ada lah, budak-budak pun dia hilang lah. Subuh sekali semua hidup dia panggil, bukan macam Jumaat. Subuh sekali semua hidup. Panggil geng motor pula datang. Bom 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 bom. Kita bila panggil motor, panggil lah polis jugalah untuk nak jaga jalan. Dia nampak lampu biru, dia U-turn ramai-ramai, tak ada jadi datang. Kan geng motor takut tengok lampu biru. Dia takut kena saman. Motor tak ada rotek rupanya. La ilaha illallah. Susah. Panggil penceramah. Baru nak buat naik banner. Tak dapat tauliah pula, tak lulus pula program. Semua bukan senang. Tapi antara yang paling payah adalah riayah. Apa riayah? Pentadbiran okey, imarah okey, riayah susah, maintenance. Ni berapa mentor tuan-tuan? Kalau satu terbakar tinggi mana tangga nak panjat ke atas? Panggil Spiderman. Tuan-tuan ingat senang nak pakai staging. Staging pula kena bentuk kebenaran. Jatuh kontraktor, pecah kepala, datang pula Jabatan Keselamatan Pekerjaan. Banyak cerita lah, pening kepala lah. Tak campur bocor lagi. Aircon tak menyala lagi. Burung sesat dalam masjid. Tak campur mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi datang ke depan. Saya lah Imam Mahdi. Takbir. Aku dah pening kepala. Baik itu jaga masjid susah. Tapi sebab Nabi ajar doa, wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, kau janganlah biar aku uruskan 100%. Tolong campur tangan. Mesti Allah bantu kita tuan-tuan. Tapi Nabi sebut syaratnya kau kena jaga Allah. Bagaimana jaga Allah? Allah ni bukan nak kita kena jaga dia. Jaga Allah ni adalah menjaga peraturan dia, syariat dia, undang-undang dia. Okeylah. Itu nasihat Nabi yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wahai Ibn Abbas, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kau jaga Allah, nanti Allah akan duduk di depan kau. Oh, Nabi suruh lagi. Artinya menghadapi cabaran akan datang, tuan-tuan jaga Allah, Allah akan duduk depan kita.
jaga kita. Tapi mesti mau jaga Allah. Don't worry, zaman boleh berubah. Datanglah apa pemodenan sekalipun. Silakan. Tapi jaga Allah, Allah akan jaga kita. Nabi pesan yang ketiga, iza sa'alta fas'alillah. Engkau kalau nak minta sesuatu, kau minta dengan Tuhan. Jangan minta dengan makhluk. Oh, itu dia pesan pada Ibnu Abbas. Minta dengan Allah. Apa-apa minta dengan Allah. Tengok cucu kita segmen telefon siang malam sampai depan-depan gini dah mata. Kita doa pada, ya Allah, apalah nak jadi pada cucu aku ni, ya Allah. Segmen telefon, hai guys, keren banget ni, ya Allah. Bantu ya Allah, kau bisa ngomong Indonesia ini, ya Allah. Bantuin supaya bantuin kau ya Allah, kita menjaga Indonesia ke dah. Bantuin ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Bunyi Indonesia juga. Tak kena minta dengan Tuhan, tuan-tuan. Tak ada dah. Ada pujangga Arab disebut la tas'alanna bani Adam hajah wasalil ladzi abawahu la wasalil ladzi abwabuhu la yuhjab. Mintalah sesuatu, jangan kau minta hajatmu kepada anak Adam, yang mana mereka ni selalu menutup pintu-pintu rumah mereka. Allahu yaghdab an tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Anak Adam itu kalau kau minta sesuatu dengan dia, dia akan marah. Tapi dengan Allah, engkau tak minta, Allah pula yang marah. Minta dengan Allah. Kita kalau minta dengan orang, YB ke dengan masjid ke, bagi. Tapi kalau muka yang sama, dia pun menyampah ke tuan-tuan? Dah tak ada muka lain ke? Asal beli tong gas kau cari aku, beli tong gas kau cari aku. Tak ada masjid lain dah ke? Kita pun marah. Kadang masjid buat apa bantuan untuk jemaah atau untuk asnaf. Dapur apa kita buat, dapur infak ke apa ke? Sila ambil minyak masak, tepung dan sebagainya. Banyak kan masjid buat masa lepas-lepas Covid hari tu. Tapi sekarang dah tak berapa ada dah. Apa sebab? Sebab masjid kesal kerana orang salah guna. Yang ambil tu muka yang sama. Dah lah ambil sikit okey, banyak. Siap riba hailak lagi. Minyak masak sapu buat goreng pisang jual. Tak boleh begitu. Kita orang masjid, bukan barang kita, orang sedekah. Tapi kalau muka yang sama, kita pun marah. Sebab kita manusia. Allah Ta'ala tak pernah marah. Allah tak marah. Allah Ta'ala marah kalau tak minta. Itu kan pelik. Dulu orang heran, kenapalah Allah seolah-olah membuli Nabi kita ketika perintah sembahyang 50 waktu. Apa salahnya bila bagi 50, Nabi pun naik, ya Allah boleh tak diskaun? Okeylah, buat 5 cukup. Terus je lah bagi 5. Ini tak 45, 40 turun 35, 30. Nabi kita turun naik. Ulama bincang, kenapa Allah tak terus shortcut je bagi 5 terus? Jawapannya kerana Allah Ta'ala suka bila Nabi datang minta pada dia. Allah suka. Allah bukan macam manusia kan, kita pening orang asyik minta hak kita, tak ada juga. Yang berhormat pun tuan-tuan, walaupun dia suka tolong rakyat, tapi kalau muka yang sama datang, tolonglah YB saya ni selalu lapar. Okey, kita tolong, bagi duit RM10 contoh. So pagi dia datang lagi. Okey, bagi lagi. Tapi kalau dah hari-hari datang, yang berhormat tu nak marah tak boleh, tu pengundi dia. Akhirnya dia suruh baca 3 kul. Cik, baca 3 kul. Tiup di tapak tangan, sapu di muka, sapu di perut. InsyaAllah kenyang hari ni, dia kata kita. Itu untung yang berhormat ustaz, dia bagi kita amalan. Tak payah bagi duit. Kita manusia, kita ada had. Allah tidak ada had. Sebab itu kalau ada hajat tuan-tuan, minta dengan Allah. Sebab itu yang keempat Nabi ajar, wa izasta'anta fasta'in billah. Wahai Ibn Abbas, kalau kau minta tolong dengan Tuhan. Jangan minta tolong dengan makhluk. Kau minta tolong dengan makhluk, bersedia untuk kecewa. Kenapa bersedia untuk kecewa? Kerana manusia ada expired date dia. Allah tak pernah expired. Manusia expired. Tuan-tuan sekarang bangga, tuan-tuan baik dengan menteri besar. Contoh, saya dengan MB ustaz ni. MB berapa lama? Seumur hidup? Tak, dia akan bertukar. Orang lain naik esok, orang lain pula. Kita manusia expired.
Oh, saya baik dengan Perdana Menteri. Perdana Menteri pun bertukar. Baik dengan orang besar-besar, Yang Muhammad lagi lah bertukar. Tapi kalau kita gantung hidup dengan Allah, Allah takkan pencen sampai bila-bila. Sebab itu kau mesti gantung hidup kau dengan Allah. Dalam satu hadis yang lain Nabi sebut, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Engkau kalau minta doa kepada Tuhan, muqinu bil ijabati, engkau mesti yakin Allah Ta'ala mustajabkan doa engkau. Kau jangan 50-50. Kau mesti yakin. Wa'lamu, ketahuilah, anna Allah la yastajibu du'a, Allah takkan mendengar doa min qalbin ghafilin lahin, daripada orang yang berdoa dalam keadaan 50-50. Dia tidak bersungguh-sungguh. Hadis Tirmizi dan Al-Hakim. Ni hadis Hasan. Nabi ajar kalau nak minta dengan Allah, minta betul. Ya Allah, berikanlah aku naik pangkat ya Allah, jusasi ya Allah. Aku dah grade 54 ni lama ya Allah, putih dah janggut aku ya Allah. Bagilah aku merasa sebelum pencen ni jusasi ya Allah. Terimalah doa aku ya Allah. Itu pun kalau kau nak bagi ya Allah. Kalau tak bagi tak apalah ya Allah. Aku redha je lah dengan 54. Itu tak confident namanya. Nak minta je lah la ilaha illallah. Bukan minta dengan orang, minta dengan Tuhan. Ini saya bagi contoh skrip doa. Contoh. Ya Allah, anak aku nak periksa SPM ya Allah. Bagilah anak aku yang ni berjaya ya Allah. Bagilah dia kejayaan dapat masuk universiti ya Allah. Inilah harapan aku ya Allah, anak aku dia untuk dapat berjaya dalam SPM ya Allah. Tapi ialah ya Allah, kalau dia layak kau bagilah. Kalau tak layak, tak bagi pun tak apa. Dia pun pemalas ya Allah. Itu tak confident namanya. Tak boleh. Doa mesti confident. Muqinuna bil ijabati. Engkau mesti yakin diijabahkan. Baru Tuhan layan. Engkau doa 50-50, lagi harap doa diterima. Doa 50-50, mesti firm. Minta ngau minta. Sebab yang kita minta ni dengan yang serba maha. Maha kaya, maha pemurah, maha mengasihani. Bukan minta dengan yang berhormat. Minta dengan Tuhan. Jadi Nabi suruh muqinu bil ijabah. Kau mesti yakin. Nasihat yang kelima Nabi pesan. Ini dalam kita menghadapi cabaran semasa. Musuh Islam, teknologi, gelombang itu, gelombang ini. Kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Wahai Ibnu Abbas, ingat, kalau seluruh umat bersatu, seluruh manusia bersatu untuk memberikan kau keuntungan, kau takkan dapat keuntungan itu selain Allah yang izinkan. Kalau kita macam mana hebat, macam mana pun, sokongan di akar umbi hebat, semua orang bagus, tapi kalau Allah tak izin, takkan dapat. Takkan dapat. Dan sebaliknya yang ke-8, yang ke-6, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu 'alaika. Dan ingat, kalau seluruh dunia bersatu untuk melakukan kejahatan kepada engkau, mereka takkan boleh buat kejahatan tu melainkan dengan izin Allah juga. Katalah ada orang kata ugut nak pukul kita, 1 Negeri 9 datang nak pukul kita. Nabi kata don't worry, kalau Allah tak izin takkan jadi. Dengan syarat kau yakin. Kalau kau tak yakin 50-50, memang kena pukul lah jawabnya. Kau mesti yakin betul. Sebab itu Hulu Balang zaman lawan British dulu, yakin betul. Tok Bahaman dulu tuan-tuan, dia pernah dengan orang putih. Orang putih bawa senapang. Ni cerita orang kampung lah. Dia duduk, orang keliling dia, orang putih, askar-askar, polis-polis tu semua. Dia ni punyalah tawakal pada Allah. Dia keluar dia punya parang. Kalau engkau berani, tangkap aku. Tangkap aku sekarang. Orang bawa senapang, dia bawa parang. Dia buat satu garisan tengah-tengah tu. Kalau kau semua anak jantan, kau langkah garisan ni. Dia pun pasang kuda-kuda. Seorang pun tak berani langkah. Padahal dia buat garisannya. Tuan-tuan cuba buat macam tu. Ada orang takut? Tak takut. Sebab kita tak yakin tak. Buat garisan 50-50 ini. Dia siap padam lagi dengan kaki. Habis aku, kita tak yakin macam mana.
Orang kalau tak yakin, tak ada apa dia boleh dapat. Macam kita baca ayat Yasin yang contohnya kan Nabi hijrah, baca petikan dari surah Yasin. Bila Nabi keluar, pemuda semua tak nampak. Itu kan kita selalu dengar ceramah. Kita pun guna waja'ala min baini aidihim saddan tu kan. Jadi kita pun guna ayat yang sama bila nak lalu roadblock. Kebetulan road tag tak ada. Waja'alna min baini aidihim baca. Sampai-sampai kena tahan juga. Bukan salah ayat, kau tak yakin. Dalam hati, kena aku lekang macam mana? Yakin tak ada. Lepas tu Nabi kata kau mesti yakin dalam hidup ni. Kalau yakin semua jadi. Yang ketujuh ni kita ujung-ujung lah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ingat Ibn Abbas, pena dah diangkat, lembaran dah kering. Maknanya takdir telah pun ditulis. Kau jangan takut. Allah tentukan dah rezeki kau, ajal kau, jodoh kau, semua dah ditulis. Semua dah dicatat. Kau teruskan saja kehidupan. Sebab itu orang yang ada jiwa macam ini, datanglah perubahan peredaran zaman macam mana pun, dia akan relax saja menghadapi perubahan zaman. Asalkan yakin kepada Allah dan kita yakin semuanya di dalam aturan Allah. Tuan-tuan datang malam ni ke masjid pun, Allah yang mengaturkan. Takkan kita nak kata bukan Allah mengatur, Allah mengaturkan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan aku tahu daun yang mana. Dan tidak ada sebutir biji dalam kegelapan malam yang jatuh kemudian dia menumbuhkan pokok melainkan aku tahu daripada benih yang mana. Semuanya illa fi kitabim mubin, semuanya dicatatkan dalam Lauh Mahfuz. Surah Al-An'am ayat 59. Kalau selai daun jatuh pun Tuhan tahu dari pokok mana, kebun mana, hutan mana, daerah mana, parit mana, Tuhan tahu. Takkanlah kejayaan kegagalan kita Tuhan tak tahu. Sebab itu gantungkanlah hidup dengan Allah. Allah akan bantu kita insya-Allah. Banyak nak diterangkan tapi masa pun kita tak mengizinkan. Kalau ikut ke penganjur tuan-tuan selesai ceramah pukul 10. Tapi saya ingat pukul 10 ni panjang sangat. Saya menengok tuan-tuan mengetuk lutut dengan tapak kaki seperti tadi. Orang serban di kepala, kita serban di kaki. Kesian pula menengok. Jadi saya kira sekadar itulah dulu sembang-sembang pada malam ini bersempena dengan program Hari Terbuka Masjid Seri Sendayan ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Fadil Ustaz Nazri dan juga pasukannya yang tahniah dapat mengadakan majlis ini. Semoga tajuk Cintai Rasul mengikut peredaran zaman pada peredaran zaman ini dapat dipahami oleh kita bersama. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa, moga majlis diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishari ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.